Okey, hai guys. Kita jumpa kepada subtopik yang seterusnya iaitu gangguan kepada koordinasi badan. Okey, gangguan kepada koordinasi badan yang mana kamu dah belajar sebelum ni mengenai sistem endokrin. So, apa pula gangguan kepada koordinasi badan? Okey. Sebelum tu kita nak belajar mengenai jenis-jenis dadah. Okey, jenis dadah ada 3 jenis, 4 jenis. Okey, kita tengok kepada buku teks dululah. Okey, kita tengok buku teks yang mana. Okey, kita mana buku teks kita? Okey, tengok kepada buku teks kita. PowerPoint, okey, buku teks. Okey, so kamu nampak buku teks kita. Okey, kita besarkan sikit. Okey. So, gangguan kepada koordinasi badan, dekat sini kita nak belajar mengenai jenis dadah. Okey, jenis dadah ada 4 jenis. Okey. Kalau kamu tengok buku not teks kamu ni memang sangat lengkap. So, kamu baca daripada buku teks semua dah cukup dah kamu nak baca ya. So, yang satu je key point saya, jangan malas. Okey, bila kamu malas dia akan kerja tu akan bertunda banyak-banyak. Nanti cikgu naik cuti, nanti cikgu hanya terus pergi kepada cikgu punya latihan sahaja. Okey, so, kita pergi kepada slide show. Ada 4 tadi jenis dadah. Yang pertama dadah penenang, dadah perangsang, dadah inhalan dan dadah halusinogen. Okey. So, kita pergi kepada penenang. Apa tu penenang? Dadah ni diambil untuk menenangkan diri, yang mana dia akan menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna yang mengantuk dan kurang cemas, dan kesan juga bergantung kepada dos yang diambil. Contohnya barbiturate, okey, alkohol dan morfin. Okey. Ini sebenarnya ubat-ubat yang kamu makan tu semuanya adalah jenis-jenis dadah. Itu semua dibentuk daripada dadah. Okey. So, dadah yang kedua iaitu dadah perangsang. Okay, dadah perangsang mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan, yang mana pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap keadaan sekeliling. Okey, contohnya macam rokok. Rokok sebenarnya dalam rokok ada nikotin, yang mana dia akan ada, so dia akan merangsang untuk kamu akan rasa yakin. Sebab itu kalau kamu tengok cerita Hindustan kan, cerita Tamil ke, selalu dia tengok kalau kamu hisap, kalau orang tu macam geram ke, marah ke, dia nak tenangkan diri dia akan hisap rokok. Okey, dia bergantung kepada dos yang kamu ambil. Okey, contoh yang pertama untuk perangsang amfetamina, metafetamin dan nikotin. Nikotin ni dalam rokok. Okay, inhalan pula bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan, yang mana ia akan menyebabkan halusinasi dan merosakkan otak, paru-paru dan ginjal. Okay, contohnya adalah pelarut dan bahan gas. Inhalan bahan kimia dan sedut melalui pernafasan. Selalunya contohnya macam pelarut, apa kita panggil ni, solvent ni, thinner. Kadang-kadang orang macam nak hisap gam, itu adalah jenisnya. Okey, inhalan. Okey, halusinogen ni menyebabkan kita macam berhayal. Halusinogen adalah dadah yang keempat, yang mana mengubah laluan impuls dalam otak, menyebabkan hayal, menjejaskan persepsi dan menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara, terlihat objek. Selalunya tiba-tiba kalau orang yang macam tak betul lah, bukan tak betul lah, dia macam tiba-tiba dengar macam suara-suara halus bisik dekat kepala, dekat telinga dia. Lepas tu dia kata ada gangguan hantu lah apa, tapi sebenarnya dia berhalusinasi. Okey, contohnya ketamin, LSD. Okey, dan seterusnya. Ini adalah jenis-jenis dadah. Okay, ini saya nak kamu salin yang ini saja tadi, jenis-jenis dadah. Okey, 4 jenis dadah ni buat ringkas saja. Yang seterusnya adalah ini Okey, dadah. Okey, simptom penarikan, ketagihan jika tidak mendapat dadah. Kamu akan rasa gigil, loya, resah. Kalau orang tu ambil dadah ambil dadah, penagih-penagih dadah, dia akan rasa menggigil badan. Pernah tak tengok cerita macam tu kan, gigil, loya, resah. Okay. Dadah ni kesannya kepada sistem saraf, yang mana dia akan melambatkan degupan jantung, heartbeat kembar jantung, pernafasan dan tekanan darah. Okey, lambat bergerak balas terhadap rangsangan dan mengantuk. Kamu terkena apa-apa cucuk ke apa ke, macam nampak snake, nampak ular ke, kamu buat so lambat, kamu buat bodoh je. Itu adalah lambat untuk merangsangan. Okey, kalau sistem saraf ini dia akan merangsang apa pula?
kemungkinan kedegupan jantung kamu, kadar pernafasan kamu, tekanan darah kamu pun akan meningkat. So kamu akan jadi apa? Lebih bertenaga, aktif, penerasan tidak menentu, dan jadi mungkin akan jadi ganas. Sebab itu orang yang ambil dadah ni selalunya dia akan terlebih ambil dadah, habis dos yang berlebihan ni dia akan hentam orang, dia akan gaduh, dia akan rasa macam lebih bertenaga, lebih aktif. Okey, kemudian sesat saraf ni menyebabkan gangguan persepsi, halusinasi dan ilusi. Kamu akan nampak di awang-awangan, nampak macam ada dengar suara, itu adalah halusinasi. Okay, selalunya kalau macam ahli-ahli sukan dia nak lagi aktif, dia nak lagi kuat, sebab tu dia ambil suntik dadah ataupun steroid, selalu dia. Okey, kemudian faktor penyalahgunaan dadah. Kenapa terjadinya orang boleh penagih dadah, drug addicted ni? Okey, sebabnya apa? Ya, sifat ingin tahu. Macam kamu lah, kanak-kanak nak remaja, apalah agak-agak ni rasa dadah tu, apa agak-agaknya rasa tu. So sifat ingin tahu, sebabnya orang kata benda tu tak boleh, benda tu salah, tapi kamu tetap nak cuba. Macam mana ni, macam mana rasa dia? Tak boleh ya. Sifat ingin tahu tu kurangkan. Okay, yang kedua, pengaruh rakan sebaya. Kawan ada ada rasa macam seronok, syok-syok, jadi layan, gam, semua. Okay, mencari keseronokan, ingin melupakan masalah. Selalunya orang yang ni macam masalah banyak sangat. So bila dia ambil dadah, dia akan kurang masalah dia akan tidak memikirkan masalah yang ada. Okay, yang seterusnya, ketidakseimbangan hormon. Okay, badan akan mengalami gangguan koordinasi, terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Okay, tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku perkembangan jika kerosakan pada kelenjar pituitari, dan perkembangan seks sekunder akan terbantut. Okay, maksudnya kamu tak subur lah jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi dengan normal. Pertuturan tidak jelas, yang mana kalau contoh kamu ambil alkohol lah, alkohol memberikan kesan buruk kepada otak. Cerebrum adalah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan. Okey, tindakan refleks. Tindakan refleks maksudnya kamu tak sedar pun kamu pukul orang. Dan ini adalah sangat bahaya, mana bahan kimia psikoaktif dalam dadah akan melambatkan gerak balas saraf sangat. Hal ini dapat diperhatikan kepada penagih dadah dan mereka yang minum alkohol. Kesan penyalahgunaan dadah memang mengganggu kamu punya. Yang kedua, yang seterusnya adalah keseimbangan, hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan alkohol menyebabkan koordinasi otot akan lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, tuyuh hayang dan hilang keseimbangan badan. Sirosis hati. Sirosis hati ni lebih kepada orang yang minum alkohol. Orang yang minum alkohol ni terutamanya kalau dalam keadaan banyak, dia akan membawa kesan toksik kepada badan, yang mana hati kamu akan jadi keras, tidak berfungsi seperti hati-hati yang baik. Berparut akan merebakkan perlahan-lahan fungsi hati. Fungsi hati dalam badan amat penting ya. Kalau kamu ambil alkohol, hati kamu akan rasa sakit. Bukan sakit hati, hati kamu akan bermasalah lah. So tidak menjalankan fungsi yang betul. Ini adalah healthy hati yang sihat. Ini adalah hati yang tidak sihat. Selalu orang yang minum alkohol, dia punya hati bentuk macam itulah. Kemudian akan menyebabkan ulcer perut. Orang yang alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Ulcer perut ni contoh macam kamu kena ulcer dekat bibir, terluka. Sama dengan perut kamu. Yang mana selaput perut kamu akan mengalami luka. Hal ini kerana alkohol menyebabkan perut kamu menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa, yang akan menyebabkan iritasi dan radang pada selaput perut dalam perut. Ulcer perut kamu akan rasa pedih, sakit ulu hati dan kembung perut, loya, muntah darah dan najis kamu mungkin akan berwarna hitam. Kamu akan berlaku ganas, tanpa kamu sedar. Benda ni semua tanpa kamu sedar. Kamu akan jadi aktif ataupun tak dapat tidur, sikap ganas dan agresif. Halusinasi, dia akan berhalusinasi, dia akan berhayal, menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid ataupun
perasaan syak, wasangka dan takut terhadap orang lain. Okay, ini adalah kesan-kesan penyalahgunaan dadah. Halusinasi, pelakuan ganas, ulcer perut, sirosis hati, hilang keseimbangan, tindakan refleks, pertuturan tak jelas dan keseimbangan hormon. Okey, yang ini semua kamu jangan buat nota, tak payah kamu nak salin yang panjang-panjang bawah ni. Kamu hanya buat dia punya ini je, ketidakseimbangan hormon yang tadi saya sebut saja. Yang bawah tu hanya untuk membaca sahaja. Faktor penyalahan dan yang ini dan jenis-jenis dadah. Okey, itu sahaja untuk kita punya nota. Okey, kamu tengok kemudian sila buat latihan untuk bab ini. Latihan untuk bab ini kat mana 7 poin berapa ya. Okey, ini jenis dadah kita dah belajar. Okey, ini adalah kesan penyalahgunaan dadah, kesan penggunaan alkohol dan dadah. Okey, praktis formatif 7.2 nombor 1, 2 dan 3 dan seterusnya buku kerja. Okey, itu sahaja untuk subtopik kali ini. Okey, see you again.